Nuzul Al-Quran disambut penuh penghayatan. $962 usahawan terima geran bantuan banjir keluarga Malaysia. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita wilayah edisi 19 April 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintang langsung dari Sabah, Sarawak dan Kedah juga mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Ramadan antara hari kebesaran Islam kerana memperingati permulaan turunnya wahyu Al-Quran ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia, Nuzul Al-Quran diisytiar sebagai hari cuti umum sebagai penghormatan terhadap pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul serta penganugerahan Al-Quran sebagai panduan hidup. Sambutan Nuzul Quran peringkat negeri Terengganu berlangsung ringkas di Masjid Kristal Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu malam tadi. Ia dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar bersama barisan kepimpinan kerajaan negeri dan pegawai kerajaan lain. Majlis bermula dengan solat Isyak diikuti solat tarawih berjemaah. Di Perak, sambutan Nuzul Quran peringkat negeri berlangsung di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke majlis berkenaan. Majlis dihadiri lebih 300 jemaah bermula dengan tazkirah, bacaan Al-Quran, tahlil dan doa selamat. Ia diikuti majlis berbuka puasa, solat maghrib, isyak dan tarawih. Pada majlis berkenaan, Sultan Nazrin berkenan menyampaikan bantuan hari raya RM8.3 juta kepada penghulu daerah di seluruh Perak untuk diagih kepada asnaf dan fakir miskin. Bantuan yang disalur menggunakan dana zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Sementara itu, Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salihuddin berangkat ke majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri yang berlangsung di Masjid Rafiah Taman Uda Al-Ostar. Baginda menunaikan solat fardu isyak dan solat sunat tarawih berjemaah bersama Qariah Masjid. Solat diimamkan Timbalan Imam Besar Masjid Zahir Syekh Khairul Firdaus Abu Bakar. Baginda kemudiannya diperdengar ceramah khas Nuzul Al-Quran yang disampaikan pensyarah Kuliah Usuluddin dan Sains Al-Quran Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ustaz Muhammad Hazli Ismail. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengucapkan salam Nuzul Al-Quran 1443 Hijrah. Menerusi hantaran di Facebook Istana Negara, Baginda telah memetik potongan ayat 185 surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi semua manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Sementara itu, Perdana Menteri pula mengajak umat Islam membaca dan menghayati Al-Quran agar tergolong dalam kalangan insan yang bertakwa. Menerusi Twitter rasminya, beliau berkata, Ramadan antara masa terbaik untuk umat Islam menghayati kandungan kitab suci itu dalam menjalani kehidupan. Fasa peralihan ke endemik juga membolehkan masyarakat bersama-sama bertadarus di masjid.
Saudara, Al-Quran bukan sahaja indah makna, malah penulisan dan cetakannya menarik umat Islam mendalaminya. Penulisan dan pencetakan Al-Quran seiring perkembangan teknologi, malah kini terdapat pelbagai jenis Al-Quran, antaranya Al-Quran tajwid berwarna dan Al-Quran wakaf ibtidah yang dicetak dalam pelbagai saiz selain dilengkapi pelbagai ciri. Sempena nuzul Al-Quran, kita ikuti laporan Hanisma Ismail. Di Malaysia, Al-Quran yang digunapakai adalah menggunakan resam Usmani. Namun tahukah anda pada tahun 70-an, Al-Quran resam Imla'i digunakan? Perbezaan Al-Quran dahulu dengan sekarang kita menggunakan resam Usmani berbanding dulu kita menggunakan resam Imla'i. Cuma dari segi kualiti kertasnya pula, sekarang kita menggunakan kertas yang lebih berkualiti supaya agar tahan kalis air, tahan air ya, dan juga kertas tu berwarna putih. Dulu banyakkan kertas berwarna kuning. Al-Quran sekarang juga kita boleh adakan motif yang kita rasa kita sendiri, motif mengikut suatu tempat, negara ataupun motif suatu kawasan yang kita dapat terjemahkan dalam Al-Quran. Yayasan Restu mengambil inisiatif selama 7 tahun untuk menyalin dan menerbitkan ensiklopedia Al-Quran Mushaf Al-Mufiq. Jadi antara kelebihan yang terdapat dalam Al-Quran Mufiq ini, selain daripada 40 dalam satu naskah Al-Quran, ia mengandung QR code. Kita boleh menggunakan handphone kita menggunakan QR code dan dalam handphone itu kita boleh tunjuk di mana lokasinya letaknya Gua Al-Kafi di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sekarang memang mudahlah nak baca. So, ada juga Al-Quran yang ada asbabun nuzul yang boleh bantu kita untuk mendalami isi Al-Quran dan bacanya dengan betul. Jadi saya rasa revolusi yang berlaku dalam Al-Quran ini banyak memberi manfaat kepada kita semua. Proses penerbitan Al-Quran juga tidak semudah yang disangka. Teks yang disalin sama ada dalam bentuk mushaf ataupun dalam bentuk digital tidak boleh mempunyai sebarang kecacatan atau kesilapan dan perlu mendapat pengesahan Kementerian Dalam Negeri KDN. Umat Islam dinasihatkan untuk membeli Al-Quran yang diperokui oleh KDN. Pastikan ada stiker atau cop hologram KDN. Waspada dengan pembelian di platform Alamaya kerana rata-ratanya banyak Al-Quran yang tiada perakuan. Bagi aplikasi Al-Quran digital, boleh muat turun Smart Quran yang dibangunkan oleh KDN dengan kerjasama JAKIM dan SKMM. Ini adalah satu-satunya aplikasi yang mendapat kelulusan KDN. Al-Quran merupakan mukjizat agung yang tiada tandingannya. Walaupun kini Al-Quran mudah didapati di mana sahaja, malah hanya di hujung jari, namun kita sebagai pengguna perlu berhati-hati demi memelihara kesucian dan kemurnian kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Nuzul Al-Quran, Hanisma Ismail, Berita RTM. Baik, 962 usahawan informal dan mikro di Terengganu yang terkesan dengan bencana banjir baru-baru ini menerima RM3,000 setiap seorang di bawah Geran Bantuan Banjir Keluarga Malaysia BBKM secara one-off. Geran yang secara keseluruhannya bernilai hampir RM2.9 juta itu disalurkan Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi melalui Tekun Nasional. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata geran BBKM adalah untuk para peniaga kecil yang terkesan akibat premis dilanda banjir. Bantuan kepada mangsa banjir yang kerajaan peruntukkan kepada usahawan yang terjejas dalam banjir yang lepas sebanyak 50 juta. Saya ingin nyatakan bahawa ianya akan selesai diberikan kepada semua usahawan yang terjejas sebelum Hari Raya Aidilfitri. Sebelum Hari Raya ini semua akan dapat. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan geran berkenaan di Kuala Terengganu.
Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu. Kebakaran di Lahad Datu, seorang kanak-kanak rentung. Butirannya bersama Inisia Dulus. Silakan Inisia. Ya, baik Alif. Seorang kanak-kanak perempuan berumur lingkungan 3 tahun rentung dalam kejadian kebakaran melibatkan 11 buah rumah di kawasan Setinggan, Kampung Sabah Baru Lahad Datu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi itu, mangsa dipercayai gagal menyelamatkan diri dari rumah mereka yang turut terbakar. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lahad Datu, Somsua Rashid, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.52 pagi. Seramai 8 anggota dan pegawai bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, pasukan bomba terus membuat pemadaman dengan menggunakan sumber air terbuka, iaitu air daripada laut. Namun begitu, jabatan telah membuat fire break sementara menunggu operasi pemadaman ataupun pancutan air dilakukan. Terdapat 4 buah rumah yang telah kita pecahkan untuk menyekat api daripada merebak. Beliau ditemui pemberita selepas operasi pemadaman ditamatkan. Kira-kira 1.15 tengah hari di lokasi berkenaan. Mayat kanak-kanak rentung yang belum diketahui identiti itu diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Punca kebakaran masih dalam proses siasatan. Eastern Sabah Security Command ESCOM terus meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone, terutama menjelang Aidilfitri bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan melakukan jenayah. Komander ESCOM DCP Hamzah Ahmad kata anggota keselamatan ESCOM akan terus bersiap siaga melakukan tugas pengawasan dan tinjauan keselamatan dengan tumpuan terhadap semua kawasan strategik. Menurut DCP Hamzah, sambutan Aidilfitri tidak akan menjejaskan bilangan anggota yang bertugas di perbatasan bagi mengekang jenayah rentas sempadan, kemasukan pendatang asing tanpa izin, pencerobohan bersenjata maupun aktiviti penyeludupan. Kita telah mengambil kira tentang penugasan dan juga perancangan, terutama sekali bila menjelang hari-hari perayaan, terutamanya hari Aidilfitri yang akan menjelang tiba. Ya, ESCOM telah pun menyusun atur gerak kerja dan juga strategi bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program Ihya Ramadan ESCOM di Dewan Pasukan Polis Marin Lahad Datu. Dalam majlis ini, DCP Hamzah menyampaikan sumbangan duit raya kepada 20 asnaf anak-anak yatim dari Sekolah Agama Rakyat Madrasah Mahabbah Lahad Datu. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berjaya membuat pengeluaran khas sebanyak RM10,000 disaran mendapatkan nasihat pakar kewangan sekiranya merancang untuk membuat pelaburan semula atau sebagai modal perniagaan. Pada masa sama, duit yang dikeluarkan harus dibelanja secara berhemah dan digunakan untuk tujuan sepatutnya seperti membayar hutang tertunggak atau perbelanjaan untuk persekolahan anak-anak. Jangan malu untuk bertanya kepada orang-orang yang mungkin mempunyai pengalaman ataupun pakar-pakar kewangan ni. Cara-cara untuk kita menggunakan RM10,000 ni. RM10,000 ini boleh hilang sekelip mata dan RM10,000 ni juga boleh di reinvest balik untuk generate extra income lah. Kalau kata ada niat untuk berniaga contohnya. Pembantu Menteri Keuangan 2 Sabah Jasnih Daya berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, ada antara pencarum yang ditemui tidak membuat pengeluaran namun menyambut baik usaha kerajaan membantu meringankan beban rakyat. Baguslah untuk yang memerlukan kan, manakan sekarang mau dekat rakyat lagi untuk kita punya biasa untuk saving kita lah biasa. Kadang kita punya gaji pun tidak cukup kan. Jadi saving itu pentinglah untuk emergency yang akan datang. Mostly memang untuk ada yang pribadi punya lah. Lepas tu ada tunggakan. Memang banyak lah. Saya rasa memang gembira lah. Siapa-siapa pun kan yang hadapi dalam keadaan kita sekarang ni walaupun dalam fasa endemik, memang perlu. Memang saya amat bersyukurlah kerana kerajaan dapat membantu kan dalam keadaan-keadaan yang terdesak begini kan. Pendapat saya ada juga kebaikannya lah untuk membantu ekonomi sekarang ni. Walau macam mana pun
hanya kita harus beringat-ingatlah untuk menggunakan duit yang dikeluarkan daripada akaun masing-masing supaya kita membelanjakan kepada yang betul-betul kita keperluan saja. Ahad lalu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan pengeluaran KWSP sebanyak RM10,000 diawalkan kepada 18 April daripada 20 April yang diumumkan sebelum ini. Pelbagai usaha dan pendekatan diambil bagi memperhebatkan lagi pelaksanaan aktiviti dakwah di Sabah. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, usaha itu termasuklah menjemput tokoh dan penceramah agama dari dalam dan luar negara ke negeri ini. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata ia bagi membolehkan sesi perkongsian ilmu disampaikan sekaligus menyemarakkan lagi penyebaran dakwah. Beliau berucap merasmikan program bicara Al-Quran sempena Istiqbal Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sabah 1443 Hijrah di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu. Program sehari ini diisi dengan pelbagai acara, antaranya ceramah mengenai hikmah pembacaan Al-Quran dengan pelbagai kiraat yang disampaikan Pengerusi Institut Tahfiz Darul Masri, Taman Seri Gombak, Selangor. Turut disampaikan ceramah bertajuk Mendepani Musibah dengan Akhlak Al-Quran oleh Direktur PT Harakat Usaha Mandiri Travel Haji dan Umrah, Dr. Haji Muhammad Khalik Hasibuan. Masjid bukan sahaja berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah, malah menjadi wadah untuk mempererat hubungan silaturahim antara penduduk setempat. Membantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingat berkata, amalan bertegur sapa secara bersemuka ataupun menerusi telefon pintar menjadi titik permulaan kepada hubungan yang erat dan mesra. Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas berkata, amalan tersebut perlu dipraktikkan dan menjadi ikutan golongan muda agar ia terus kekal sehingga ke generasi seterusnya. Saya berharap agar masyarakat kampung yang berbilang kaum ini dapat menjadikan aktiviti-aktiviti masjid semasa bulan Ramadan ini dapat kembali merapatkan silaturahim. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menghadiri majlis berbuka puasa di Surau Nurul Hidayah Kampung Blok 31 Tawau. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan sumbangan berupa wang tunai kepada EJK Surau dan 20 orang kurang berkemampuan. Sektor korporat, syarikat swasta dan individu berkemampuan diajak melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR kepada individu dan pertubuhan yang memerlukan. Ia termasuklah kepada Pusat Latihan Orang Buta Sabah di Kompleks Taman Cahaya, Batu 12 Sandakan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata, usaha ini bagi membolehkan pusat latihan berkenaan lebih proaktif melaksana aktiviti harian selain membantu meningkatkan dana pengurusan pusat latihan tersebut. Saya menjemput kepada pihak-pihak korporat, orang-orang yang berkemampuan, syarikat-syarikat yang berkemampuan untuk sama-sama kita membantu untuk menghulurkan bantuan kepada penghuni-penghuni di pusat latihan Taman Cahaya di Sungai Menila ini untuk mereka sama-sama kita meraihkan Ramadan, seterusnya juga meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyampaian sumbangan kepada pelatih Pusat Latihan Orang Buta Sabah di Sandakan. Penghuni rumah anak yatim dan berkeperluan khas Baitul Amin di Pitas terus mendapat perhatian daripada Pertubuhan Kebajikan Al-Fatih Sabah. Pengerusinya Ustaz Farid Liman berkata sumbangan wang tunai berjumlah RM1,050 daripada orang ramai bagi meringankan beban yang ditanggung pihak pengurusan rumah anak yatim berkenaan. Alhamdulillah, ini adalah program yang telah kita rancang sebelum puasa hari itu bersama dengan tim Al-Fatih Sabah dan kita telah lancarkan tabung untuk ihram Ramadan ini dan ini merupakan program kita yang ke-6 dan Alhamdulillah kita telah sampaikan amanah yang telah diberikan kepada kita. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program iftar bersama anak-anak yatim berkenaan di Pitas.
Turut disampaikan barangan keperluan harian dan barangan elektrik kepada pengerusi Masjid Daerah Pitas Ismail Ibrahim mewakili Rumah Baitul Amin. Kami daripada anak yatim rasa bersyukur atas pemberian daripada Persatuan Al-Fatih, iaitu kita punya Dato' Farid Dato' Laiman. Jadi sumbangan ini memang perlu untuk anak-anak yatim yang memerlukan seperti bahan dapur dan lain-lain lagi lah. Baik, sekian berita dari Sabah. Teruskan bersama berita wilayah untuk perkembangan semasa dalam negeri. Kembali bersama Alif. Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Enisia. Baik, program Jelajah Ramadan diteruskan di wilayah Persekutuan Labuan melibatkan laluan keempat daripada 6 laluan utama di seluruh negara. Sambutan sedekad program diraikan bersama asnaf dan anak yatim melalui aktiviti ziarah dan penyampaian bantuan agar mereka tidak berasa tersisih dalam menyambut kemeriahan Ramadan dan persiapan Aidilfitri. Pengarah penyiar Labuan Aminah Samsudin Muhammad berkata, bertema berkat Ramadan 5 keluarga asnaf disantuni. Aktiviti itu melibatkan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pusat Pungutan Zakat Labuan. Petang nanti kita akan menyantuni pula anak-anak yatim. Ini kita laksanakan di pejabat Labuan FM sendiri, dan kemudian esok kita akan sempena 10 tahun Jelajah Ramadan, kita akan menyerahkan nasi katok, akan serahkan kepada 10 buah masjid dan surau di seluruh Labuan. Beliau berkata demikian selepas majlis ziarah rumah asnaf di Kampung Lajau. Saya sangat gembira dan berterima kasih kerana telah membantu kami untuk merayakan hari raya seperti orang-orang yang bernasib sebelum ini. Amat berterima kasih kepada Mawis sama RTM telah membagi sumbangan sempena tahun ini yang amat besar lah bagiku dengan keluarga. Amat berterima kasih lah. Baik, seterusnya untuk perkembangan semasa cuaca di seluruh negara, langsung ke Jambatan Meteorologi bersama pegawainya, Abdul Aizat Nazmi. Silakan Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan pemantauan keadaan cuaca semasa menunjukkan keadaan cuaca lembap sedang aktif berlaku di hampir semua negeri di semenanjung Malaysia buat masa kini, dan menunjukkan hujan yang bermula di pantai timur seperti di negeri Pahang memasuki di kawasan pantai barat, yang bermula di utara seperti di negeri Perlis sehinggalah ke selatan negeri Johor, dan keadaan hujan berserta ribut di beberapa tempat berlaku seperti di negeri Perak dan juga negeri Johor, tidak lupa juga melibatkan negeri Pahang. Dan berdasarkan pemantauan ini juga, angin timuran menyebabkan keadaan hujan juga boleh memasuki pada sebelah malam ini, iaitu bermula di negeri Pahang dan juga memasuki di sekitar Lembah Kelang, Perak dan juga negeri Sembilan, dan tidak lupa juga ia bakal memasuki di negeri Melaka pada malam ini sekitar pukul 9 malam. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak pula. Keadaan hujan turut diperhatikan di kawasan sekitar Sarawak Utara dan hampir semua bahagian di negeri Sabah. Dan Met Malaysia menjangkakan keadaan ini akan kekal lembap sehingga ke malam ini dengan tambahan kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sebagai tambahan bagi memudahkan perancangan urusan aktiviti harian anda semua, Met Malaysia menjangkakan sepanjang minggu ini hujan berserta ribut petir akan kerap berlaku pada sebelah petang. Oleh hal ini demikian, dinasihatkan bagi peniaga dan pengunjung di Bazar Ramadan agar kekal bersabar dan kalau boleh menyediakan payung apabila mengunjung di kawasan berkenaan. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
ini mengalu-alukan kedatangan pelancong dari luar negara untuk kembali berkunjung ke Malaysia bermula 1 April 2022. Saya yakin kemesraan keluarga Malaysia yang kaya dengan adat serta budaya dapat mencuit hati pengunjung dari seluruh dunia untuk datang melancong. Malaysia to the Asia. Jadikan Malaysia destinasi lestari kaya budaya. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus pembangunan Sarawak dalam ekonomi baharu. Perincian lanjut kita bersama Norsila Tala. Silakan. Ya, terima kasih Alif. Negara luar kini mengenali usaha Sarawak dalam membangunkan ekonomi bentuk baharunya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, untuk itu beliau juga telah dijemput untuk berkongsi serba sedikit pengalaman yang ada mengenai ekonomi bentuk baharu di beberapa negara. Dedahnya beliau dijadual untuk berucap di Singapura minggu depan selain turut dijadualkan berucap di Rotterdam, Belanda awal Mei depan berkisar mengenai ekonomi bentuk baharu yang kini menjadi matlamat Sarawak dan matlamat seluruh dunia yang maju. Sehubungan itu, katanya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan membawa rakyat mengorak langkah berani ke arah ekonomi bentuk baharu yang berteraskan teknologi. Tambahnya, Sarawak seperti negara-negara lain yang sudah maju seharusnya menggunakan teknologi untuk meletak ekonominya pada tahap yang tertinggi berdasarkan bidang-bidang keilmuan masa kini. Beliau berucap sedemikian di majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak yang diadakan di Masjid An-Nur Sibu. Majlis tersebut turut dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isterinya Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Terdahulu pada sebelah petangnya, Premier Sarawak turut berkesempatan berkunjung ke Masjid Al-Qadim yang kini sedang pada fasa terakhir kerja pemuliharaannya. Masjid berusia lebih 160 tahun yang merupakan masjid tertua di Sarawak itu akan mula digunakan untuk solat tarawih pada penghujung Ramadan ini selepas kerja-kerja akhir pemeliharaannya selesai dilaksanakan. Kerajaan negeri sentiasa memastikan kemudahan perubatan sebagai satu keutamaan untuk memenuhi keperluan penduduk di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini termasuk menambah kemudahan dan pakar perubatan dalam perawatan jantung pada masa akan datang. Tambahnya, bagi jangka masa yang panjang, jumlah kepakaran di pusat perubatan akan ditambah, terutamanya bagi kawasan Sibu, Bintulu dan Miri, dan ketika ini hanyalah tertumpu di kawasan Kuching sahaja. We may not have enough resources, human resources to build a cardiac center, but we can build the facilities. And because in Miri there is a cardiologist there now in private, so we may be able to ask them to come and provide some service using the public facilities, and as part of building up for the future. You know, these are all the different hybrids that we are going to study and see what, and so that not everybody need to fly to Kuching just to get a cardiac treatment, because heart attack, right, is acute emergency. You know, you cannot just say wait. You cannot tell a heart attack to wait until reach Kuching. You know, so all these things are important. Beliau berkata demikian selepas program santai berbuka puasa bersama pengamal media di Kuching sebagai menghargai peranan pengamal media bekerjasama dan memberikan komitmen terbaik dalam melaporkan berita kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu bahawa satu prosedur operasi standard SOP bagi sambutan rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri akan diumumkan dalam masa terdekat.
Projek pembinaan Jalan Meritam Telahak Limbang Fasa 4 perlu disiapkan sepenuhnya dalam suku ketiga tahun ini. Perkara tersebut telah disuarakan sendiri oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata ia sepatutnya disiapkan dalam bulan April tahun ini, namun terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan semasa pembinaan dijalankan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir ke program Berdudun di Surau Kampung Telahak Meritam Limbang. Beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota memaklumkan dengan siapnya jalan itu nanti akan dapat menyingkatkan masa perjalanan penduduk jika turun ke Bandar Limbang. Secara keseluruhannya, projek jalan tersebut terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa 1 dan 3 telah siap, manakala fasa kedua masih terbengkalai. Pada masa yang sama dalam program tersebut, beliau turut menyerahkan sumbangan dalam bentuk bakul makanan kepada beberapa golongan asnaf yang terpilih. Program Jelajah Ramadan RTM Sarawak kini telah tiba ke penghujungnya, iaitu di kawasan Gedong Simunjan sebagai destinasi terakhir bersempena bulan Ramadan tahun ini. Penerbit program Uji Murni berkata seramai 100 buah keluarga dan golongan kurang berkemampuan dari kampung terpilih di kawasan Gedong menerima sumbangan daripada Sarawak FM pada tahun ini. Beliau turut berharap sumbangan berupa barangan keperluan harian sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban golongan yang memerlukan. Kami di RTM Kuching dan Sarawak FM ditugaskan sebagai penerajulah untuk program Jelajah Ramadan RTM Kuching seperti sebelum ini juga, dan pada tahun ini kami telah memilih kawasan Gedong untuk kami raikan bersama-sama bersempena dengan bulan Ramadan, dan pada kali ini Gedong ada 100 buah rumah ataupun 100 buah keluarga lah yang kita pilih untuk menerima keperluan harian dan juga keperluan hari raya. Uji juga memaklumkan pendekatan kali ini agak berbeza kerana Sarawak FM menghias salah sebuah rumah pendengar setia yang terpilih bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Sementara itu, acara kemuncak program Jelajah Ramadan adalah pada Sabtu ini yang dijangka turut dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rata-rata penerima sumbangan menzahirkan penghargaan mereka atas keprihatinan terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Terima kasih kepada tidak RTM kena dapat memang kepada saya. Seronoklah, sukalah diberi nak tunan, berilah RTM tunaya tu, rezeki tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kami. Terima kasih. Sangat gembira lah dengan sumbangan tu. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk RTM kerana beri sumbangan tu dapat menolong kami sikit sebanyak untuk hari-raya tu lah. Antara program yang akan diadakan kelak ialah rakaman tadarus Al-Quran, memasak bubur pedas dan bubur lambuk yang akan diagihkan kepada masyarakat setempat sekitar kawasan Gedong. Program Jelajah Ramadan RTM ini merupakan salah satu usaha RTM menerusi pemberian bantuan dan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Seramai 55 orang anak yatim dari Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu telah menerima sumbangan duit raya bernilai RM100 setiap seorang menerusi program amal Ramadan Yayasan Ragad. Sumbangan telah disempurnakan oleh pengerusi Yayasan Ragad, Toh Puan Datuk Patinggi Ragad Kurdi Taib di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu petang semalam. Pengurus Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu, Najila Nisa Suhaili berkata, pihaknya berbesar hati apabila ada pihak yang sudi menghulurkan sumbangan kepada anak-anak yatim di kompleks tersebut. Najila Nisa Suhaili turut berkata, ia boleh dijadikan contoh kepada masyarakat agar terus memberikan bantuan untuk badan bukan kerajaan sekaligus memastikan kelangsungan anak-anak yatim di situ. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Sibu. Antara yang turut hadir di majlis tersebut ialah isteri kepada Temenggung Datuk Wan Hamid Idrus iaitu Datin Sharifah Zaidah Said Abdul Aziz. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Saya Vanessa Mering, salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Alif Adiangkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Vanessa Mering.
Baik, seterusnya tumpuan dari Kedah. Golongan asnaf terus disantuni badan bukan kerajaan dan orang perseorangan. Lihat langsung dari Kedah bersama-sama Siti Zaida Osman. Silakan Zaida. Terima kasih Alif. Bulan Ramadan Al-Mubarak penuh dengan 1000 kemuliaan dan keberkatan. Ramadan juga adalah bulan terbaik untuk meningkatkan amalan mulia di samping membantu mereka yang memerlukan. Antara tanda syukur adalah dengan berkongsi rezeki. Seorang guru di Baling merealisasikan hasrat lebih 38 pelajarnya untuk berbuka puasa di salah sebuah hotel di Sungai Petani. Selain teruja, keriangan jelas terpancar di wajah mereka kerana tidak pernah merasai keenakan makanan di hotel mewah di kesempitan hidup keluarga. Ismaniza Fahida Ismail, 40 tahun, bersyukur kerana hasrat murninya bersama suami Muhammad Rozaini Kazali, 39 tahun, dapat dizahirkan di samping menginsafi kekurangan yang dilalui pelajar mereka. Dan yang sedihnya kan ada ramai lagi selain daripada 38 orang ni ada dalam 150 orang budak-budak yang susah. Jadi kesedihnya saya bila yang lain main tanya, cikgu nama saya ada tak? Nama saya ada tak? Ya Allah, apa yang saya rasa ni dari hati dan sanubari saya tu rasa sangat touching, rasa sangat-sangat tersentuh bila saya dapat mampu bawa budak-budak yang orang kata apa, asnaf, anak yatim main tempat yang mewah macam ni. Saya rasa macam impian mak saya untuk tengok saya membantu orang susah tu tercapai. Sementara itu, para pelajar menzahirkan penghargaan kepada guru mereka kerana merealisasikan impian mereka untuk berbuka di hotel. Seronok dapat makan ramai-ramai, makan makanan banyak-banyak. Terima kasih bawa kami makan. Rasa macam gembira, macam seronok. Gembira rasa macam nak pergi hari-hari. Seronok, makan banyak, makan ramai-ramai. Duit raya dihulurkan bagi memberikan keseronokan dan kegembiraan kepada mereka. Sementara itu, di Kuala Kedah, golongan yang memerlukan tidak dilupakan apabila sebuah badan bukan kerajaan NGO, Pertubuhan Prihatin Kuala Kedah PPKK, menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan. Barangan keperluan itu disampaikan penasihat PPKK yang juga Ahli Majlis Bandaraya Al-Ustar MBAS Datuk Abdul Muttalib Harun. Seramai 120 penerima terdiri golongan asnaf, ibu tunggal dan anak-anak yatim menerima sumbangan berkenaan. Terpanggil untuk membantu penduduk di sekitar kawasan Kuala Kedah yang memerlukan ketika keluarga kita menyambut bulan puasa bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ini program pertama lah. Ini program pertama Pertubuhan Prihatin Kuala Kedah dan mereka juga ada membantu masyarakat setempat dalam kes-kes khairat kematian dan juga membantu anak-anak kita yang memerlukan bantuan persekolahan. Jadi Beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Gagasan Generasi Gemilang Kuala Kedah akan bekerjasama dengan Pertubuhan Prihatin Kuala Kedah dalam menjalankan kerja amal dan membantu golongan yang memerlukan. Datuk Abdul Muttalib juga menyeru masyarakat setempat agar sentiasa menjaga kesihatan di bulan Ramadan pada fasa peralihan ke endemik ini. Orang ramai terutama golongan mahasiswa dan pelajar diingatkan supaya berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran menarik sempena Hari Raya Aidilfitri yang banyak dipromosikan di laman sosial ketika ini. Ia bagi mengelakkan mereka ditipu pihak tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan dengan cara yang mudah. Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Azman Khamis berkata peningkatan pembelian secara dalam talian terutama ketika musim perayaan menyebabkan ada pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan. Malah barang yang dibeli juga berkemungkinan tidak wujud sekaligus menyebabkan pembeli terpaksa menanggung kerugian.
Selain itu, terdapat taktik menggunakan gambar individu lain bagi memperdaya orang ramai untuk mempercayai aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh sindiket penipuan. Kalau kita lihat sekarang ini ramai pembeli-pembeli online, penjual-penjual online. Hati-hati, selidik dengan teliti. Walaupun Wak Ima di Shopee, di Facebook dan sebagainya, selidiklah teliti dengan mendalam dan sebagainya. Sekiranya anda apabila melakukan transaksi online, apabila duit sudah pergi ke transaksi online, maka amat susahlah untuk kita kembalikan duit itu. Dan begitu juga saya mengharapkan belia-belia, masyarakat yang gemar menggunakan sesi jual beli online ini, hati-hatilah dengan skema yang sering berleluasa. Beliau yang juga pengerusi Pertubuhan Melayu Nusantara, Penggerak Kedah, berkata demikian selepas menghadiri program Sinari Ramadan di Kampung Barokkas, Kuala Nerang. Sempena program itu, 100 motosikal penduduk setempat golongan B40 menerima minyak motor percuma dan sumbangan makanan keperluan asas. Menginsafi nasib golongan miskin, seorang usahawan menyediakan masakan untuk juadah berbuka puasa. Bertempat di perkarangan Masjid Zahir Al-Usta, penyediaan makanan dan minuman disediakan setiap petang sejak mulanya puasa. Setiap hari, usahawan berusia 59 tahun ini menyediakan makanan bagi keperluan 150 hingga 300 orang. Pelbagai masakan termasuk lauk pauk yang menyelerakan dimasak sendiri. Tahun ini adalah tahun ke-10 beliau dan keluarga menyediakan juadah berbuka untuk orang ramai. Biasanya musafir lah yang ramai di akhir Ramadan tu. Kadang-kadang mencecah sampai 300 ke 400 orang. Macam peringkat 10 hari pertama ni kita masak sampai 150. Tapi dekat Alhamdulillah 4-5 tahun ni tak pernah ada masalah lah. Adalah kadang-kadang hari-hari tu ada masalah dia main limpahan tu yang kita di luar kawalan kita. Tapi insyaAllah lah boleh makan semua. Beliau yang juga pengerusi Yayasan Usima berkata pihaknya turut menyediakan bubur lambuk untuk diagihkan kepada orang ramai. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi. Saya Siti Zaida Osman. Sebelum berpisah, kami warga kerja RTM Kedah mengucapkan selamat menyambut Nuzul Al-Quran 1443 Hijrah kepada seluruh umat Islam di negara ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zaida. Seterusnya, sejak mula beroperasi pada tahun 1963, Lembaga Tabung Haji TH telah mempermudah cara ibadah haji umat Islam tanah air. Kepakaran pengurusan yang diselia tabung haji juga menjadikan segala keperluan bakal haji diurus dengan lebih mudah dan teratur. Bagi jemaah haji 2018, Datin Nur Mahanum Ibrahim, kecekapan petugas TH dilihat banyak membantu jemaah haji Malaysia. Pengalaman saya sangatlah menggembirakan kerana tidak ada perkara-perkara yang tak diingini berlaku, ya. Dari mula saya pergi sampailah habis, ya, menunaikan apa yang diwajibkan untuk kita menunaikan fardu haji, alhamdulillah. Jadi kami mula sampai ke Jeddah, dari Jeddah terus ke Mekah, lepas tu baru pergi ke Madinah dan pulang ke tanah air. Jelasnya pihak TH sentiasa mengambil berat kebajikan jemaah negara di Tanah Suci, lebih-lebih lagi ketika berhadapan situasi yang tidak diingini. Dalam pada itu, perkhidmatan TH juga lengkap dan menyeluruh bermula sebelum jemaah bertolak ke Tanah Suci sehingga kembali semula ke tanah air. Sepanjang saya memerlukan khidmat tamu haji ini, sehinggalah berada di Tanah Suci, alhamdulillah setakat ini memang tak ada masalah. Setakat berada di sana, apa-apa sahaja perkhidmatan yang kami perlukan, bantuan segi tunjuk ajar, kalau ada kemusykilan, kami terus rujuk dengan pihak tabung haji. Kebetulan kami berdua di sana duduk di maktab yang ibu pejabat tabung haji ada di sana, iaitu Abrash Janadariah. Jadi tak masalah lah.
dari segi layanan, pertanyaan untuk urusan mengeluarkan duit. Layanan yang diberikan oleh tabung haji pada saya cukup mencukupi. Dengan ustaz ke ustazah dia, apabila kita minta bantuan, cepat-cepat dia akan membantu kita. Kita tak ada masalah lah pada saya. Kita jalankan sepanjang, saya lebih kurang 45 hari. Lebih kurang 45 hari. Kita di sana, kita menjalankan ibadah. Tak ada rasa macam kesal ke apa dengan pihak tabung haji. Memang terbaik pada saya lah. Dengan kita antara jemaah dengan jemaah pun baik. Baik, replika Kaabah atau skrin LED yang bakal memaparkan ayat suci Al-Quran dan paparan imam membaca khutbah kini menjadi tarikan Masjid Razali model Masjidil Haram Mekah. Adun Galas Muhammad Syahbudin Hashim berkata, idea memasang replika Kaabah itu dicetuskan ahli parlimennya Tengku Razali Hamzah yang mahu teknologi terkini digunakan di masjid berkenaan. Sejak Masjid Razali dibuka secara rasmi, kira-kira 2,000 pengunjung sehari hadir untuk bersolat dan melawat masjid. Di Kaabah ini adalah replika saja, iaitu LED screen yang menempatkan rupa Kaabah. Di sini insya-Allah kita akan paparkan ayat-ayat suci Al-Quran live di Mekah dan juga paparan imam ketika membaca khutbah. Ini adalah merupakan idea daripada Yang Berhormat Mulia Tengku yang mahu supaya teknologi terkini diaplikasikan di Masjidil Haram ini. Pihaknya juga akan membuat persiapan dengan membuka lebih banyak ruangan di Masjid Razali bagi membolehkan 4,000 jemaah solat sunat Aidilfitri tahun ini. Replika Kaabah ini ia akan mengujakan lagi orang ramai, terutamanya daripada luar Gumsang untuk datang ke sini, kerana inilah satu-satunya model Masjidil Haram yang berada di Malaysia maupun selepas daripada di Mekah. So di sini juga mungkin akan mengubat rindu kepada mereka yang tidak dapat ke Mekah, dan ini juga merupakan boleh kita jadikan tempat khusus untuk ibadat haji nanti. Tarikh sangat kata memang sangat teruja lah dari segi pelancong ramai mari. Lagipun student-student di kawasan Kelantan ni ramai tumpu ke perhatian di Masjid Tengku Razali lah. Sama ada dari segi nak mari solat berjemaah, dari segi nak ambil gambar dan macam-macam lagi. Setelah tertangguh hampir 2 tahun, Masjid Razali yang mirip Masjidil Haram Mekah dibuka secara rasmi pada 1 April lalu. Pembukaan masjid bernilai 34 juta ringgit itu sebelum ini terpaksa ditangguh berikutan penularan COVID-19 yang masih belum reda sepenuhnya. Baik, penduduk di pedalaman Ulu Tembeling Jerantut Pahang disantuni dalam program Kongsi Rezeki Ramadan menerusi Zakat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Pada program berkenaan, 400 ketua keluarga kurang berkemampuan daripada 6 kampung menerima bantuan barangan keperluan asas dan wang tunai. Pengerusinya Datuk Ahmad Nazlan Idris berkata, antara kampung terlibat Kampung Gusai, Kampung Kuala Sad dan Perkampungan Orang Asli Kuching yang terletak di pinggir Sungai Tembeling. Katanya, penduduk masih menggunakan perahu sebagai media utama sebagai alat perhubungan. Ia merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR dan kali pertama diadakan di kawasan pedalaman. Saya difahamkan dah pertama kali pertama kita buat CSR ke luar bandar, khususnya di kawasan pedalaman. Jadi di samping itu pegawai PUNB diketuai oleh Cik Zuhan sendiri turun bersama pada hari ini dengan Cik Nazli, Cik Fauzi untuk mengetahui, mendekati masyarakat luar bandar. Susah payah masyarakat luar bandar itu dapat dirasai oleh pegawai-pegawai atau pihak pengurusan PUNB. Program itu juga berjaya memberi input berguna kepada pentadbiran PUNB dalam rangka bantuan yang sesuai untuk penduduk di kawasan terbabit.
Sebanyak RM250,000 diperuntuk sebagai insentif untuk pembeli secara dalam talian Mantai Perdana Negeri 9 2022. Insentif RM3 setiap kilogram daging pejal atau tulang campur itu untuk setiap pembelian minimum 3 kilogram yang bakal memanfaatkan 27,777 buah keluarga. Pembelian secara dalam talian itu boleh dilakukan sehingga 24 April ini dan diambil pada hari Mantai Perdana 30 April nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Seremban. Terdahulu, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menyatakan sebanyak 800 ekor lembu dan kerbau yang membabitkan 83 tan daging ditawarkan untuk Mantai Perdana. Program Mantai pada kali ini diadakan secara hybrid atau walk-in di setiap daerah. Baik, mengambil keberkatan bulan Ramadan, Afiat Group di atas jenama rasmi Olive House menyantuni para asnaf dan masyarakat menerusi program Kasih Ramadan Afiat. Program kali ini diadakan di Rumah Perlindungan Kanak-Kanak Pertubuhan Kebajikan Tarhim Bil Qalbi TBQ Amal Johor Bahru. Ketua Jualan Afiat Group Hafiz Muridan berkata, program itu diadakan bagi merapatkan hubungan silaturahim antara Afiat Group dengan masyarakat, terutama golongan asnaf. Afiat Group bersama juga dengan Yayasan Jadah Afiat, iaitu bagaimana kita mendekatkan dirilah dengan komuniti. Sebab di dalam Afiat ni kita memang ada dua tunggak aktiviti utama. Pertama tentang enterprising, macam mana keusahawanan syarikat jualan itu berlaku. Keduanya adalah aktiviti berkenaan humanizing. Jadi humanizing ni adalah aktiviti-aktiviti kita bersama masyarakat, bersama komuniti, iaitu kita buat aktiviti kemanusiaan. Macam hari ini juga kita buat aktiviti lah ni. Kalau tengok dekat belakang ni, aktiviti bersama bersama asnaf. Memang asnaf adalah kita punya stakeholder, di mana daripada duit perniagaan ni memang kita infakkan di dalam Yayasan Jadah Afiat supaya boleh diberikan kepada komuniti, khasnya golongan asnaf. Sejak 2019, Yayasan Jariah Afiat menerusi Afiat Group menyediakan pelbagai bantuan untuk asnaf dan golongan yang memerlukan. Yayasan Jariah Afiat telah ditubuhkan di bawah Afiat Group dengan tagline-nya bersama berbakti, di mana kita mensasarkan untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk keluar daripada kepompong kemiskinan dengan pelbagai assistance ataupun bantuan seperti beasiswa, program entrepreneurship atau perniagaan, di mana kita sasarkan golongan yang tidak berkemampuan untuk dapat meningkatkan income, menjana income untuk akhirnya dapat membantu kehidupan mereka. Kita adakan program edukasi juga, education, pendidikan bersama anak-anak, di mana salah satu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan adalah melalui pendidikan. Jadi kita terapkan dari sejak kecil lagi untuk mereka ini untuk belajar dan belajar sungguh-sungguh dan menjadi seorang yang akhirnya memberi faedah kepada masyarakat. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Majlis Iftar Perdana, agihan bubur lambuk dan sumbangan duit raya, selain mewujudkan perpustakaan mini kanak-kanak di rumah perlindungan berkenaan. Baik, bayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk bulan Mei diawalkan. Bayaran berkenaan akan dikreditkan kepada penerima mulai 25 hingga 30 April ini. Menerusi kenyataan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bayaran bantuan bulanan itu dipercepatkan sempena perayaan Aidilfitri yang akan disambut tidak lama lagi. Bayaran bantuan bagi Jun pula akan dikreditkan pada tarikh asal, iaitu antara 1 Jun hingga 10 Jun. KPWKM berharap bayaran yang diawalkan itu dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para penerima. Bulan Ramadan menjadi platform terbaik untuk meningkatkan semangat perpaduan masyarakat majmuk di negara ini. Selaras dengan konsep keluarga Malaysia, ibadah puasa membantu kaum lain untuk saling menghormati amalan umat Islam. Malah ada juga yang turut berpuasa demi persahabatan dan rasa ingin tahu. Ikuti laporan wartawan Rufina Mary Ambrose.
Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, menghormati perbezaan antara kaum dan agama demi keharmonian negara menjadi suatu kewajipan. Semangat muhibah itu turut dilihat apabila seseorang yang bukan Islam sama-sama merasai waktu tanpa makan dan minum. Saya berpuasa bermula zaman sekolah lah sebab saya memang ramai kawan Melayu. Jadi saya masa tu on off jugalah berpuasa, just nak try macam mana. Benda tu dah jadi macam ni setiap tahun lah saya ikut je sebab dekat persekitaran kerja pun kita ramai kaum kawan kaum Melayu. Jadi saya pun turut ambil lah sebab kadang-kadang kekok juga kalau macam makan seseorang kan semua kan. So kalau makan sekali dengan kawan-kawan yang lain yang berpuasa tu macam best lah sebab kita nak mengukuhkan perpaduan kan. Bila saya umur 16-17 tahun, saya belajar tasawuf Islam. So apabila saya belajar tasawuf Islam dan kampung saya, especially taman yang saya stay tu, semua kawan-kawan Muslim. So masa itulah saya nak rasa cuba puasa bulan Ramadan. So berbuka puasa tu saya sentiasa, especially sekarang saya nak turunkan berat badan. So saya praktis suku-suku separuh. So sentiasa akan make sure ada protein plant based yang macam tempe ke, tofu ke kacang ke, ataupun sayur-sayur yang tinggi protein. Dan kelebihan pada saya rasa satu benda kesihatan yang bagus dapat saya jaga badan, pemakanan dan sebagainya sebab one thing kita dapat tahu selain daripada itu lah kita menghargai makanan dan tetapi konsep keluarga Malaysia kita kena wujud. Bagaimana kita nak wujud adalah kita belajar cara agama budaya lain. Baik saudara, berita wilayah edisi 19 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.